Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan GPMK 1012, tugasan 3, kami ditugaskan untuk membuat persembahan. Jadi kumpulan kami mengambil keputusan untuk membuat forum. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya pada hari ini. Yang pertama terdiri daripada Cik Nizamuddin bin Cik Zakaria. Yang kedua Nur Husna Afifah binti Mat Rani. Yang ketiga Nur Zulaika binti Zuki dan saya sendiri Adli Nuzul Zahara binti Zulkifli. Baik, mari kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merpah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam keluarga Malaysia saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang mulia ini. Topik forum kita pada hari ini ialah impak penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Baiklah, sebelum saya menelusuri lebih mendalam tentang topik kita pada pagi ini, bolehlah saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah saya, saudari Adli Nuzul sebagai ahli panel pertama. Apa khabar saudari? Khabar baik, terima kasih Encik Moderator. Terima kasih Adli Nuzul. Khususnya di sebelah kanan saya, ahli panel kedua, Nur Zulaika. Apa khabar Nur Zulaika? Terima kasih kepada saudara moderator. Alhamdulillah khabar baik. Dan ahli panel ketiga, Husna Afifah. Apa khabar Husna Afifah? Alhamdulillah khabar baik. Terima kasih kerana kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir ke forum kita pada pagi hari ini. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Teknologi digital merupakan satu sistem yang digunakan bagi menyampaikan maklumat di seluruh dunia. Sistem ini boleh diperolehi melalui komputer yang disambungkan ke peranti seperti talian telefon, sistem Wi-Fi dan juga melalui modem. Dalam dunia yang serba moden ini, seluruh masyarakat dunia berlumba-lumba untuk belajar dan memiliki peranti teknologi yang terkini untuk diri sendiri. Melalui teknologi digital, kita boleh menerima maklumat dengan cepat. Dalam erti kata lain, segala-galanya berada di hujung jari dalam dunia berteknologi tinggi dewasa ini. Dengan hanya satu klik, kita boleh mengetahui perkembangan luar negeri maupun perkembangan isu semasa di negara kita. Tajuk kita pada hari ini dapat dipecahkan kepada 3 indikator. Yang pertama, frasa impak. Frasa impak membawa maksud. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, impak membawa maksud sebagai kesan yang ketara dan meninggal kesan yang besar apabila melakukan atau perkara tersebut berlaku. Frasa yang kedua, teknologi digital. Teknologi digital merupakan suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian automatik dengan sistem komputer atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik iaitu kod digital. Dan frasa yang ketiga, frasa terakhir, pendidikan. Menurut Mok Sung Sang 1991, pendidikan ialah satu proses atau aktiviti yang berusaha untuk memperkembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan pengalaman supaya dapat memberi kegembiraan, faedah dan kemajuan dalam kehidupannya, membantu dan mendorong bertindak dengan cara yang lebih sihat bagi faedah diri sendiri serta masyarakat, bangsa dan negara. Pendefinisian penuh membawa maksud sebagai tajuk ini menerangkan tentang kesan yang merangkumi kebaikan dan keburukan dalam penggunaan teknologi digital sebagai platform utama dalam sistem pembelajaran atau pendidikan pada masa kini. Oleh yang demikian,
tajuk ini akan membincangkan tentang sejauh manakah kemampuan teknologi untuk mengembangkan lagi sistem pendidikan di negara kita dan mampukah kita untuk bersaing dengan kemajuan teknologi digital dengan negara-negara maju yang lain. Baiklah, soalan saya kepada panel pertama, seperti mana yang kita ketahui, teknologi digital ini banyak memberi manfaat serta kebaikan kepada kita sebagai masyarakat. Pada pendapat saudari Adil Nuzul, apakah manfaat ataupun kebaikan yang amat ketara yang dapat kita lihat dari sudut positifnya? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator kita yang segak tampan pada hari ini. Salam sejahtera kepada para panel dan semua hadirin sekalian. Antara impak positif dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran ialah memudahkan pelajar dan guru untuk berkomunikasi di antara jarak jauh dan dekat, malah melepasi lautan dan benua seantero dunia. Hal ini kerana terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan di internet untuk tujuan bertukar-tukar maklumat. Kemajuan teknologi komunikasi membolehkan murid dan guru berhubung secara lebih pantas dan efisien. Menurut Daniel Bells 1999 mengatakan bahawa sekarang ini kita berada di pasca post-industrial society di mana pengurusan pengetahuan adalah menjadi perkara utama dan merupakan nilai tambah yang utama dalam meningkatkan pencapaian ekonomi. Berkomunikasi di internet bukan sahaja melibatkan suara orang yang dihubungi, malah kita juga dapat bersua muka dengan hanya duduk di hadapan telefon ataupun komputer. Perkara ini amat menunjukkan impaknya semasa kita menghadapi pandemik COVID-19 pada Mac 2020 lalu, di mana Perintah Kawalan Pergerakan Sosial berkuat kuasa ataupun PKP dikuatkuasakan. Bagi meneruskan PDPC, cikgu-cikgu perlu mencari jalan untuk tetap memberi pembelajaran kepada murid mereka. Sebagai contoh, mereka akan mengakses aplikasi Google Meet, Zoom, Microsoft Teams bagi meneruskan pembelajaran silibus. Meskipun guru tersebut hanya mengajar melalui aplikasi talian, tetapi masih ramai juga yang menyertai kelas tersebut. Dengan ini, kita dapat membuat kesimpulan bahawa tiada sebab untuk kita mengetepikan pelajaran kerana kemudahan teknologi ini sudah maju di negara Malaysia. Itu sahaja daripada saya, saudara moderator. Terima kasih Adil Nuzul atas perkongsian itu sebentar tadi. Saudari Zulaika, mohon saudari merungkaikan lagi persoalan ini kepada semua. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Terdapat banyak impak positif yang kita dapati dari penggunaan teknologi. Antaranya ialah kita dapat menjimatkan kos. Dari segi penjimatan kos pula, kos untuk mencetak buku dapat dijimatkan kerana kita dapat memenuhi keperluan pelajar supaya setiap daripada mereka harus mendapat pinjaman buku teks. Hal ini menyebabkan kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang agak tinggi untuk mencetak buku teks tersebut. Dengan adanya teknologi, kerajaan dapat menjimatkan banyak kos kerana proses pembelajaran dapat dijalankan tanpa buku. Hal ini juga dapat mengurangkan penebangan pokok-pokok untuk membuat kertas. Dengan pelaksanaan pendidikan jarak jauh, ia dapat menjimatkan kos pembinaan universiti dan infrastrukturnya. Program ini memanfaatkan infrastruktur sedia ada di tempat yang lengkap dengan keperluan asas seperti kemudahan komputer dan internet. Pelajar hanya perlu pergi ke pusat tersebut pada hujung minggu untuk berbincang dengan pensyarah tentang khusus yang diikuti. Oleh itu, pelajar tidak perlu mengeluarkan belanja yang banyak untuk kos pengangkutan dan tempat kediaman kerana mereka tidak perlu menghadiri kuliah di universiti.
Menurut Lowe 2002 pula, pelajar mendapat pembelajaran secara talian merupakan satu kaedah yang menyenangkan pembelajaran mereka. Melalui pembelajaran ini, pelajar boleh belajar di mana sahaja pada masa yang dipilih oleh pelajar itu sendiri. Hal ini membolehkan pelajar tersebut dapat menguruskan masanya dengan lebih efektif dan dapat menjimatkan kos pembelajaran seharian mereka. Pembelajaran secara interaktif melalui talian membolehkan pelajar menerokai maklumat baru menerusi perpustakaan digital ataupun di laman web. Hal ini menyebabkan pelajar tidak perlu membeli banyak buku dan boleh menggunakan perpustakaan digital ataupun melalui laman web. Apabila semakin banyak teknologi diperkenalkan dalam bidang pendidikan, pendidikan jarak jauh menyediakan satu cara untuk menyebarkan maklumat dan pengetahuan secara global. Kini, pelbagai pengetahuan dapat disalurkan melalui internet. Internet merupakan khazanah ilmu yang membantu berjuta-juta pelajar untuk mendapatkan maklumat dalam proses pembelajaran dan penyelidikan. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih Nuzulaika atas perkongsian yang cukup bernas sebentar tadi. Kita dapat lihat bahawasanya panel ketiga pada hari ini sudah tidak sabar untuk melontarkan idea idea beliau. Maafkan saya. Okey, dipersilakan ahli panel ketiga Husna Afifah untuk mengupaskan lagi. Terima kasih kepada saudara moderator kita iaitu Cik Nizamuddin. Pendapat yang diutarakan oleh saudari Zulaika adalah bernas dan saya bersetuju dengan pendapatnya. Bagi pendapat saya pula, saya merasakan bahawa impak positif penggunaan teknologi digital dalam pendidikan adalah dapat meningkatkan kemahiran teknologi. Saudara-saudari sekalian, persoalannya apakah itu kemahiran teknologi? Jadi, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, kemahiran teknologi maklumat ini bermaksud kemahiran berkaitan teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Seperti yang kita ketahui, pada abad ke-21 ini, penggunaan teknologi maklumat merupakan satu kelebihan bagi seseorang murid jika mereka mahir dalam bidang tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana peluang pekerjaan pada masa kini dan juga akan datang memerlukan mereka untuk mengetahui hal yang berkaitan dengan teknologi pada masa kini untuk kekal relevan, tidak kira apa jua pekerjaan yang dilakukan. Perkara ini turut diperkatakan oleh Dr. Shanton Chang bahawa inilah yang sedang kita usahakan sekarang bagi mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan teknologi digital. Beliau menyatakan sedemikian kerana Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia telah meramalkan bahawa sektor ekonomi digital memerlukan lebih 1 juta pekerja digital apabila menjelang tahun 2025. Jadi, perkara ini jelas membuktikan bahawa kemahiran teknologi itu merupakan satu kelebihan kepada seseorang jika dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Jadi, penggunaan teknologi dalam darjah adalah satu tindakan yang wajar untuk dilakukan sebagai salah satu langkah awal untuk memperkenalkan tentang teknologi kepada murid-murid. Hadirin sekalian, antara langkah yang boleh diambil oleh seorang guru bagi menerapkan tentang kemahiran teknologi inilah ialah dengan mengajar murid-murid dengan menggunakan peranti elektronik dan aplikasi-aplikasi yang canggih seperti Google Classroom, Microsoft Word ataupun melalui quizzes. Persekitaran pembelajaran yang ideal juga dapat memberikan pengalaman belajar yang berkualiti kepada murid-murid. Hal ini kerana menurut Evans dan Nation, penggunaan inovasi teknologi baru termasuk internet telah banyak memberi sumbangan dalam pendidikan dan di antaranya adalah menyediakan peluang untuk penambahbaikan mutu pendidikan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali forum kita ini kepada saudara moderator kita. Terima kasih kepada saudara Husna Afifah. Banyak kebaikan teknologi digital kita dapat lihat berdasarkan perkongsian daripada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Saya begitu tertarik dengan pandangan beliau bahawa teknologi digital memudahkan segala urusan kita pada hari ini.
Teknologi digital banyak membantu kita dalam pelbagai sudut dan aspek. Khususnya, saya kembali kepada ahli panel yang pertama. Memang tidak dinafikan bahawa setiap kebaikan itu pasti tersirat keburukannya. Teknologi digital ini bukan sahaja membawa kebaikan, malah membawa keburukan tanpa kita sedari. Bolehkah saudari Adlin Nuzul mengungkapkan kepandangan saudari mengenai keburukan dalam penggunaan teknologi digital pada hari ini? Dipersilakan saudari. Betul kata saudara moderator kita, iaitu adalah tidak dinafikan bahawa suatu perkara memang terdapat pro dan kontra masing-masing. Pada pendapat saya, impak negatif teknologi ialah seseorang murid itu akan terdorong untuk membuat penyalahgunaan internet oleh kerana pembelajaran berasaskan penggunaan internet, maka murid-murid akan terdedah dengan berbagai-bagai maklumat yang benar dan tidak benar. Malah informasi yang baik dan tidak baik juga disampaikan melalui internet. Dalam kata lain, kesahihan maklumat itu dapat dipertikaikan. Di Malaysia, perkembangan internet pada peringkat awalnya mendapat tentangan. Ramai pemimpin negara dan para akademik agak skeptikal dan pesimistik terhadapnya. Menurut Zainal 2001, ketagihan internet bukan sahaja ke atas perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tapi juga perkara-perkara yang bermanfaat yang dilakukan tanpa kawalan masa. Walau bagaimanapun, akhirnya Malaysia menerima internet dan mematuhi peraturan yang menghalang penafisan di dalam internet. Kini, rakyat Malaysia harus memilih dan melihat yang baik dan positif yang boleh diperolehi dari internet. Hadirin hadirat sekalian, tidak dinafikan terdapat begitu banyak maklumat yang positif boleh dimanfaatkan oleh pelajar dalam internet. Namun demikian, terdapat banyak perkara yang boleh melalaikan dan menyeronokkan terutamanya kepada golongan murid sekolah rendah. Di antaranya permainan games yang berbagai bentuk dan boleh dimuat turun secara percuba. Sebagai contoh, permainan yang masyhur di kalangan pelajar sekolah rendah zaman ini iaitu PUBG dan Mobile Legends. Pada mulanya, ramai ibu bapa akan mendapat manfaat ramai ibu bapa yang membeli komputer di rumah mengharapkan anak-anak mereka menggunakan peranti tersebut dengan sebaik mungkin. Tetapi namun kini ramai pula ibu bapa yang asyik mengeluh kerana anak-anak mereka terlalu asyik bermain komputer dan melayari internet, sama ada di rumah ataupun di pusat-pusat cyber cafe. Di samping itu, kemudahan online chatting sekarang ini ianya sangat berguna untuk bertukar-tukar pandangan dari sudut positifnya. Namun apa yang berlaku kini, kebanyakan pelajar terutamanya golongan remaja sering menggunakan ruangan tersebut untuk membincangkan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti gosip, hiburan dan sebagainya. Sekiranya para pelajar terlalu asyik dengan internet ini, ia akan memberi kesan yang tidak baik terhadap hubungan sosial di dalam masyarakat setempat. Sebagai contoh, ada pelajar yang mula kurang menjaga waktu dan mengabaikan tanggungjawab mereka seperti menyiapkan kerja sekolah dan tidak mendengar kata ibu bapa mereka. Ada orang yang ketagihan maklumat iaitu individu yang ingin mengetahui maklumat yang tiada penghujung di mana mereka akan berlumba-lumba untuk berkongsi tentang maklumat itu tanpa mengetahui kesahihannya. Keadaan seperti ini tentunya tidak baik kerana ia akan mengurangkan interaksi dengan anggota masyarakat di sekeliling kita. Oleh itu, saya sudah terang lagi bersuluhlah bahawa impak negatif teknologi ialah murid tersebut akan menyalahgunakannya. Itu sahaja daripada saya. Saya serah kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada Adil Nuzul atas perkongsian itu sebentar tadi.
Sungguh bernas idea beliau. Okey, saya bergerak kepada ahli panel kedua untuk mengupaskan lagi tentang keburukan teknologi digital pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator atas kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berucap. Okay. Impak negatif yang kita dapati dari penggunaan internet pada masa ini ialah pelajar atau masyarakat tidak dapat memberi komitmen mereka dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau kerja. Okay. Teknologi yang digunakan untuk tujuan pendidikan ini juga memupuk sikap malas dalam kalangan pelajar. Dengan adanya teknologi yang canggih, kebanyakan tugas yang memerlukan kemahiran seperti melukis, mengira, menulis telah diselesaikan oleh komputer. Pelajar sekarang akan menjadi lebih malas dan kehilangan kemahiran-kemahiran tertentu kerana mereka terlalu bergantung kepada komputer. Sebagai contoh, menaip dan mengira dengan menggunakan komputer atau kalkulator akan menyebabkan kemahiran menulis dan mengira pelajar merosot. Masalah komunikasi dan plagiarisme juga boleh berlaku dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Hal ini kerana pelajar terlalu mengambil senang dan hanya meniru untuk buat kerja. Sebagai contoh dari segi komunikasi, mereka yang mengikuti program pendidikan jarak jauh, pensyarah mungkin wujud kerana mereka dijarakkan dengan sebuah komputer. Tetapi adakah pelajar mengikuti pembelajaran tersebut? Ini boleh menjadikan komunikasi pasif antara pelajar dan pensyarah mereka. Fikirkan, seorang pensyarah yang terpaksa berhadapan dengan banyak pelajar dalam satu masa melalui komputer. Tidak mungkin dia boleh memberi perhatian yang sepenuhnya kepada seseorang pelajar dan menjawab persoalan yang dikemukakan dalam masa yang sama. Kita juga perlu ingat, tidak semua pelajar akan masuk ke kelas melalui Google Meet dengan jujurnya. Menurut Hazwani dan Nur Raudiah dan Nur Ziah pada tahun 2017, dalam kajiannya menyatakan bahawa tidak semua murid mendapat kelebihan dalam penggunaan pembelajaran atas talian kerana pembelajaran ini menekankan adat pembelajaran yang lebih berkesan sehingga penggunaannya sanggup meyakinkan murid untuk belajar dengan kendiri. Pembelajaran atas talian dapat melahirkan sistem pembelajaran yang mudah berubah dan meluas. Jadi di sini saya simpulkan bahawa apabila terdapat sistem pembelajaran yang mudah berubah dan meluas ini, pelajar-pelajar akan mudah mengambil senang dan tidak bertanggungjawab atas tugas mereka sendiri. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua, Nur Zulaika, atas perkongsian beliau. Baiklah, ahli panel ketiga, adakah anda sudah bersedia untuk berkongsi? Ya, saya sudah bersedia. Okey, baiklah. Saya serahkan kepada ahli panel ketiga untuk berkongsi lagi tentang keburukan teknologi digital pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara moderator kita. Seterusnya ialah impak negatif penggunaan teknologi digital ialah akan mencetuskan masalah kesihatan dari segi fizikal maupun mental. Mengikut Takrifan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, kesihatan adalah satu keadaan merangkumi kesihatan fizikal, mental dan sosial dan tidak hanya ketiadaan penyakit. Penggunaan teknologi ini dapat memberikan kesan kepada kesihatan fizikal dengan masalah kegemukan atau obesiti epidemik di mana faktor utamanya tidak dapat dipisahkan dengan penggunaan teknologi digital yang keterlaluan. Penggunaan teknologi digital yang keterlaluan telah melenyapkan terus aktiviti fizikal kanak-kanak di luar rumah seperti bersukan. Untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, menurut Feng, kanak-kanak yang dibenarkan menggunakan gadget dalam bilik
tidur mempunyai 30% lebih bukti yang mereka lebih cenderung untuk mengalami masalah obesiti. Masalah obesiti ini terjadi disebabkan kurangnya aktiviti fizikal dan kardio yang dilakukan oleh mereka semasa menggunakan gadget. Jadi, penggunaan gadget yang berlebihan ini juga akan memberikan kesan kepada masalah kesihatan fizikal kanak-kanak tersebut. Selain masalah kesihatan fizikal, masalah kecelaruan dari segi psikologi juga dapat dialami. Antaranya ialah masalah kemurungan. Petanda yang ketara bagi episod kemurungan yang serius ialah kekurangan keceriaan dan emosi yang suram, termasuklah kurang berminat dalam aktiviti yang diminati selama 2 minggu atau lebih. Anak-anak yang lebih muda mungkin kelihatan lebih mudah marah berbanding muram. Masalah kemurungan ini biasanya berlaku kerana masyarakat terutama remaja cenderung membandingkan kehidupan mereka dengan apa yang dilihat di media sosial. Perbandingan ini akan menjadikan seseorang itu sedih dan kecewa, seterusnya menjadikan hidup mereka tertekan. Malah kita juga digemparkan peningkatan kes bunuh diri. Walaupun media sosial bukan punca utama, secara tidak langsung ia memberi kesan. Penggunaan bahasa pasar dan kurang sopan di media sosial juga semakin membimbangkan. Seperti yang kita ketahui, lingkungan usia pengguna adalah pelbagai. Lantas, penerimaan setiap individu juga berbeza. Ada individu yang sensitif dan lebih mudah terjerumus dengan keadaan overthinking atau berfikir berlebihan. Jadi masalah ini perlulah dibendung dari awal agar tidak menjadi satu masalah yang besar kepada negara kelak. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Seterusnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Husna Afifah. Okey, baiklah, demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang impak penggunaan teknologi dalam pendidikan pada hari ini. Saya dapat simpulkan bahawa penggunaan teknologi dalam pendidikan akan terus berkembang dan meluas pada masa akan datang. Oleh yang demikian, setiap kelebihan dan kekurangan teknologi haruslah diambil kira sebelum didedahkan kepada pelajar bagi melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital yang ada. Dan ini sebenarnya sudah tidak hairan kerana maklumat pada hari ini hanya berada di hujung jari disebabkan adanya jaringan internet. Kemahiran pengguna internet membolehkan guru dan pelajar mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang terkini dengan lebih cepat serta efisien tanpa perlu menunggu masa yang lama, seterusnya dan dapat digunakan dalam aktiviti pembelajaran. Melalui cara ini, kualiti pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan kerana maklumat dapat terus diakses ke dalam sistem pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau. Kalau mendaki dah sampai ke puncak. Kita telah sampai kepada penghujung bicara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehati sejua. Sekian, terima kasih daripada kami semua.